Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa, setiap tahun kita akan highlightkan antara model-model ataupun antara kereta-kereta yang bakal masuk ke Malaysia. Dan video kali ini, kita akan highlightkan 10 kereta yang bakal masuk Malaysia pada tahun 2022. Tetapi memandangkan video ini terlalu panjang, kita buat 2 part lah. So untuk part 1, kita akan nyatakan 5 kereta yang akan masuk ke Malaysia pada tahun 2022. Jadi bagi anda yang tengah nak cek kereta baru, mungkin boleh tengok video ni sampai habis. Dan baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loceng. Yang pertama, Perodua Alza. Seperti yang kita jangkakan, Alza yang baru ataupun Alza second generation dijangka akan masuk ke pasaran Malaysia. Cerita ni kita dah dengar daripada tahun lepas lagi. So tahun lepas duk pumpang-pumpang, dan tahun ni kita memang dah sah. Even CEO Perodua sendiri yang dah sahkan bahawa Alza baru akan masuk ke Malaysia. Di mana kalau kita tengok Alza first gen, diam tak diam dah 13 tahun dekat pasaran. Kau bayangkan 13 tahun bukanlah satu tempoh masa yang pendek. Dia agak sukses lah sebab dia boleh bertahan sampai 13 tahun. Dan untuk Alza ni, dia akan ambil daripada brother dia, iaitu Daihatsu Xenia yang telah launch dekat Indonesia pada tahun lepas. Dan kalau kita comparekan design Alza lama versus Alza baru, yang ini lagi superb. Dan of course, dekat sana untuk di Indonesia dia adalah antara model yang agak laris, bukan agak, sangat laris dia punya penerimaan dekat Indonesia. Dan dekat Indonesia dijual pada harga bermula RM56,000 sehingga RM71,000. Dan sebagai perbandingan, dekat Malaysia Alza sekarang jual start daripada RM49,000 sampailah RM60,000. Tapi kita jangkakan kalau masuk ke Malaysia, harga dia mungkin akan lebih tinggi dan mungkin tak ada besi manual. Malahan saya jangkakan mungkin lebih mahal sikit sebab dia ada ciri teknologi ADAS sistem yang komplit seperti mana yang ada dekat Myvi baru ataupun Activa yang baru lah. Dan untuk enjin pula. Okey, enjin sebelum ni kita pernah cerita yang dia mungkin akan ditawarkan dalam versi hybrid. Tetapi untuk Alza kita jangkakan dia akan didatangkan dengan enjin 1.5 liter sahaja, iaitu saya rasa adalah mungkin kod dia slightly different, tapi dari segi power dan juga torque dia agak similar dengan Alza first gen, iaitu 105 horsepower dan juga 138 Nm torque. Dan untuk Indonesia dia ada 2 enjin tau, 1.3 dengan 1.5. Tapi kita jangkakan 1.5 liter sahaja yang akan masuk ke Malaysia. Ramai excited kan? Nombor 2, Perodua Activa Hybrid. Yes, seperti mana saya katakan, Alza mungkin tak ada versi hybrid, tetapi hybrid diberikan kepada Activa. Buat masa ni kita tak ada dengar lagi official sendiri daripada Perodua yang dia akan memperkenalkan Activa versi hybrid. Tetapi dengar dengan katanya, ataupun bukan dengan kata lah, memang kita dah nampak dah dekat jalan raya, diorang tengah testing Activa dengan emblem yang tertutup logo dia. So rasa-rasa dia test apa? So kita jangkakan dia akan test versi hybrid. Kiranya kembar Activa ni dia ambil daripada Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid lah, di mana dekat Japan dia dah jual daripada tahun lepas lagi. Dan untuk harga dekat Japan dia start daripada RM60,500 sampailah RM76,000. Dan sebagai perbandingan, Activa dekat Malaysia sekarang ni jual antara bermula daripada RM61,000 sehinggalah RM72,000. Dan kalau masuk ke Malaysia, kita pun jangka ada peningkatan harga disebabkan mungkin dari segi hybrid system. So, enjin adakah sama seperti mana digunakan pada Activa 1.0 liter turbo? Untuk hybrid, tidak. Kita jangkakan dia akan gunakan versi 1.2 liter NA dengan 82 horsepower dan juga 105 Nm torque. Itu tak termasuk lagi dengan power battery hybrid tau. Dan kalau jangkakan gabungan antara petrol dan juga bateri, dia boleh menggabungkan sehingga 106 horsepower dan juga 170 Nm torque. Dan lagi power, dia boleh menawarkan full consumption yang sangat-sangat power, iaitu 3.57 liter per 100 km. Kau bayangkan kalau full tank boleh pergi berapa jauh? Nak? Tunggulah Bila? Kita tak tahu. Kita jangkakan tahun ini juga. Nombor 3, Proton X90. Untuk Proton X90, dia adalah
sebuah SUV 7 tempat duduk. Di mana untuk X90 ni pun kita telah mengesahkan bahawa Proton X90 telah ditrademarkkan oleh Proton sebagai nama yang mungkin akan digunakan pada model ini. Tapi apa-apa pun kita tak pastilah sama ada dia akan kekalkan X90 ataupun tidak. Tetapi buat masa ini kita panggil dia Proton X90. So, Proton X90 ni sebenarnya dia diambil daripada model Geely Haoyue ataupun Geely Okavango dekat Filipina, di mana model ni dia jual pada tahun 2021. Even dekat Malaysia pun kita dah nampak dia dah start testing dengan full camouflage, dia start testing daripada tahun lepas. Even kalau kau pernah tengok IG story ataupun video kita upload sebelum ni, Supra kita cuba nak kejar Proton X90 dekat LPT, tapi malangnya kita orang tertinggal. Bukan kereta tak power, mungkin driver tu tak power. Sebab masa tu kita orang speed dalam 1718, still tak boleh kejar. Dia mencicit sangat-sangat laju. Dahsyat. Okey, terus. Okey, so untuk makluman semua, untuk di Filipina, untuk Okavango, harga ni dijual daripada 98,000 sampailah 106,000 ringgit. Tetapi dekat Malaysia, tak dapat dah bang. Kau jangan haraplah dia nak jual 98,000. Kau bayangkan, ini adalah versi yang lebih atas sikit berbanding dengan Proton X70. So, memandangkan Proton X70 dah jual start daripada 90 lebih sampai 120,000, kita jangkakan untuk X90 akan dijual pada harga yang lebih tinggi berbanding daripada Proton X70. Kiranya dia akan lebih mahal. Dan of course, apabila dia jual mahal, sebenarnya untuk X90 ini bukanlah ditarget audienkan kepada semua orang. Dia ada audien yang dia targetkan. Dan of course, volume tidaklah setinggi X70, tidaklah setinggi X50. So, jangkaan volume dia akan lebih mengecil, tetapi still target audien dia ada juga untuk dia kill model-model yang lain dekat pasaran, di mana model-model seperti SUV 7-seater contohnya macam apa? Kita ada BRV, kita ada Xpander, kita ada Rush, kita ada apa? Macam-macam lagi lah. So, ada banyak model-model macam tu. So, dia akan datang untuk cuba untuk kill model-model. Sebab sekarang ni Proton tak ada lagi SUV 7-seater, melainkan MPV 7-seater, iaitu Exora, yang kita tak tahu bilalah pengganti dia, kan? So, itu kena tunggulah. Tapi yang pasti, model ini akan masuk ke Malaysia, di mana dia akan gunakan enjin 1.5 liter 3 silinder turbo dengan gabungan mild hybrid dengan 990 horsepower dan juga 300 Newton meter torque. Kalau masuk, kau beli tak? Nombor 4, Proton X70 1.5 liter turbo. So, masih lagi Proton, kita bagi peluang 2/2 Proton, di mana ini adalah versi facelift. Di mana sebelum ini Proton X70 menggunakan enjin 1.8 liter PGDI. Tetapi untuk versi facelift ni kita jangkakan dia akan menggunakan 1.5 liter 3 silinder, di mana dia adalah menggunakan enjin yang sama seperti mana digunakan dekat X50. Kiranya enjin tu dibawa dekat si anak gajah X70. Kiranya dari segi, of course dia lagi berat kan, power kita tak tahulah kan, sama ada dia akan buat tuning ataupun tidaklah. So untuk yang ni kita jangkakan dia akan gunakan enjin 1.5 liter turbo dengan transmisi yang sama juga, iaitu DCT 7 kelajuan dengan 175 horsepower dan juga 255 Newton meter torque. Tetapi however, sama ada dia buat tuning ke tidak, kita tak pasti, sebab perbezaan weight berat antara X50 dengan X70 agak beza banyak. So mungkin dia buat tuning, kita tidak pastilah. So apa-apa pun kau kena tunggu. So bila nak launch, kita dah korek. Kita jangkakan dia akan masuk pada Q2 ataupun nak pergi ke Q3. Antara bulan 5, bulan 6, bulan 7 dalam tempoh ini juga. Yang nak tunggu, so tunggulah. Aku still prefer 1.8 liter. Walaupun dia old technology, 1.5 is a new engine. Terpulang kepada korang, duit korang kan. Nombor 5, Toyota Avanza. Okay, so untuk model ni dia unik sedikit. Unik dia adalah model yang sama seperti mana Peredua Alza gunakan, iaitu Daihatsu Xenia ataupun dekat Indonesia dia panggil sebagai Toyota Avanza. Yalah, Toyota, Daihatsu, dia adalah satu company yang sama, di mana dia ada sedikit kontroversi sedikit lah. Apa kontroversi dia? Kiranya satu model yang sama tetapi dijual kepada dua syarikat yang berbeza, seperti mana yang terjadi pada Arus dan juga Rush.
Antara dua ni, orang akan tanya, arus dengan rush sama kan? Yes. Engine sama kan? Yes. Design sama kan? Hampir yes. Tapi apa yang beza? Harga? Beza RM20,000. Apa lagi? Safety? Safety beza. So, antara perbezaan RM20,000, kau rasa orang akan beli mana? Yang murah ke ataupun yang mahal? Sedangkan benda tu almost sama. Of course, orang akan beli murah kan? So, ini juga yang akan terjadi pada Avanza, di mana apabila Alza menjual Xenia, apabila Toyota menjual Avanza, dua model sama walaupun muka berbeza, enjin sama, orang akan beli mana? So ini yang menjadi tanda tanya lah. Dan of course, baik dari segi enjin, baik dari segi transmisi, baik dari segi safety, mungkin akan sama seperti mana dekat Alza. Dan of course, untuk Toyota dia ada nama lah. Toyota dia ada Toyota Safety Sense. Safety 360, lebih kurang macam tu lah. So untuk Perodua pun dia ada dia punya ada sistem dia juga kan. So benda tu mungkin kalau Avanza nak jual lebih mahal sedikit, mungkin dia punya advanced safety adalah lebih tinggi. Yang itu kita tak tahulah. Tapi apa yang pasti, Avanza tetap akan masuk ke Malaysia pada tahun ini juga, di mana kita dengar kereta ni sebenarnya dah ada kat Malaysia dah. Dia orang duk tengah testing kereta ni. So bila kita jangkakan sama ada Perodua bagi Toyota Chan dulu ataupun Toyota bagi Alza Chan dulu. So kita jangkakan mungkin Alza launch dulu, tak lama selepas tu Avanza akan launch. Harga pula kita tak pastilah harga, tapi of course harga dia akan lebih mahal daripada Alza. Tapi itulah, macam aku cakap lah, Alza ataupun Avanza, nak pilih mana satu, korang tentukan sendiri. Tapi yang penting adalah dia akan cetuskan kontroversi juga seperti mana yang berlaku pada Arus dan juga Rush. Jadi itulah antara 5 model kereta yang akan masuk pada Malaysia Part 1. Macam biasa, untuk make sure kau nak tahu apa lagi 5 model yang ramai nak tunggu masuk ke Malaysia, so make sure tunggu dan tonton versi Part 2. Macam biasalah, bagi anda baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loceng. See you guys on the next video Part 2. Bye bye semua.